Di studio ketika ini ialah Tuan Haji Jasri bin Kasim, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Operasi dari Jabatan Pendaftaran Negara. Terima kasih Tuan Haji bersama dengan kami hari ini. Terima kasih juga pada RTM menjemput JPM pada pagi ini. Ya, biasanya kalau Jabatan Pendaftaran Negara ni antara yang paling sibuk setiap hari banyak operasi atau perkhidmatan yang ditawarkan daripada yang lahir, yang nak membuatkan pengenalan dan macam-macam lagi lah. Jadi mungkin kita nak gambaran daripada pihak JPN sendiri sepanjang tempoh PKP ini dah masuk tahap ketiga, JPN masih meneruskan operasinya atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya kalau ikut hari biasa kita menerima lebih kurang 30,000 pelanggan mana dalam tempoh sebulan. Maknanya ramai yang datang ke kaunter kita untuk urusan pengenalan diri, dokumen pengenalan diri, dan cuma dalam tempoh PKP ini kita pada mulanya 18 hingga 22 hari bulan Mac kita masih beroperasi. Walau bagaimanapun apabila kita lihat crowd terlalu ramai dan of course bagi melaksanakan arahan kawalan pergerakan ini, kita telah menghadkan hanya 39 pejabat beroperasi. Masih lagi ramai datang dan akhirnya kita buat keputusan untuk tutup keseluruhan operasi kaunter kita di seluruh negara berikutan masih lagi ramai orang yang datang ke pejabat kita lah. Dan kita bimbang kalau masih ramai yang datang ke JPN, nanti ada kluster JPN pula. Itu yang kluster baru ya. Kluster baru. Jadi kita tutup kaunter kita, tapi kita mengharapkan orang awam tidak terlalu bimbang dengan urusan pengenalan diri ini sebab dia boleh ditangguhkan sehingga tamat tempoh PKP. Jadi persoalan yang bermain di minda rakyat sekarang ini, bagaimana pula dengan sekiranya berlaku kelahiran, kematian dan sebagainya, apa tindakan yang boleh mereka lakukan sekarang ini? Setiap kelahiran di Malaysia dia perlu didaftarkan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung dan 42 hari di Sabah dan Sarawak. Maknanya kalau kita ambil analogi mudah lah. Puan Kiah, kita sekarang Kiah nama yang paling glamour sekarang ni. Puan Kiah dia lahirkan anak pada 18 hari bulan. Hari ini kalau dia orang Semenanjung lah, kalau dia lahirkan anak 18 hari bulan, dia masih ada lagi 30 hari sebab hari ini mungkin hari ke-30, 29 ke-30 tempoh PKP, dia ada lagi 30 hari lagi untuk daftar anak dia. Jadi dia boleh tangguhkan dulu pendaftaran. Kalau dia lahir di Sabah dan Sarawak, dia ada tempoh 42 hari, ada lagi 12 hari. Maknanya kalau misalnya masih lagi dalam tempoh PKP, kita beri kelonggaran untuk dia daftar selepas tarikh melepasi 42 hari itu ataupun 60 hari itu sendiri. Itu untuk urusan kelahiran. Kalau untuk urusan kematian? Untuk yang lain, urusan kematian pun sebenarnya kita juga minta semua yang terlibat untuk tangguhkan dulu selepas tamat tempoh PKP. Dan kita sebenarnya urusan kad pengenalan juga, urusan perkahwinan, urusan permohonan kewarganegaraan pun kita tangguhkan sehinggalah tamat tempoh PKP. Sebab kita faham bahawa kaunter kita biasanya memang dia akan dikunjungi oleh ramai orang. Jadi kita nak mengelakkan berlakunya mungkin penyebaran virus COVID-19 itu. Kalau operasi secara terus di kaunter di pejabat-pejabat JPN ditutup ketika ini, bagaimana dengan cawangan-cawangan di UTC? Adakah juga ditutup secara keseluruhan atau masih beroperasi? Untuk UTC kita telah mendapat arahan tutup oleh Kementerian Kewangan pada 17 hari bulan lagi. Maknanya semua urusan kaunter kita di UTC juga ditutup. Dan di semua pejabat lah, 22 pejabat di UTC buat masa ini tidak melaksanakan urus niaga lah. Tadi kita bercakap mengenai pendaftaran kelahiran dan juga kematian. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang sekarang ini genap umur dia 12 tahun nak buat IC pula, macam mana keadaannya? Mereka sebenarnya mempunyai 30 hari selepas tarikh hari jadi itu, mereka mempunyai 30 hari untuk dapatkan kad pengenalan dan
of course kita pun faham dalam tempoh PKP ini kita pun memberi kelonggaran supaya mereka boleh datang selepas itu, selepas tamat tempoh PKP. Dan kita harap mereka tidak merasa risau tentang keadaan ini sebab kita pun faham dengan situasi yang berlaku sekarang ni lah. Kalau untuk kutipan pengenalan diri, kalau sebelum ini mereka telah pun membuat pendaftaran untuk MyCard dan sebagainya, tapi untuk kutipannya pula juga ditutup atau untuk kena tunggu? kutipannya juga kita tutup, kita tangguhkan. Dan bila orang awam dengar ni dia risaulah. Dan saya rasa mungkin ada juga di kalangan mereka yang menghubungi kita menerima panggilan lebih kurang 1,000 panggilan sehari di seluruh negara, bertanyakan tentang urusan yang mereka perlukan lah. Dan walaupun kita tutup, sebenarnya pejabat kita beroperasi seperti biasa, ada pegawai yang bertugas, dan kita akan mempertimbangkan beberapa urusan, terutama sekali urusan-urusan yang berbentuk kecemasan, penting dan segera. Ini antara perkara yang kita beri perhatian juga. Mungkin Cik boleh terangkan mengenai apa antara bentuk-bentuk kes kecemasan yang boleh diuruskan untuk sekarang ini. Sebagai contoh, yang banyak yang kita terima ialah kes kehilangan kad pengenalan. Kes kehilangan kad pengenalan, dan sebenarnya mereka boleh gunakan laporan polis untuk urusan-urusan perjalanan contohnya, ataupun urusan-urusan yang biasa, tetapi setengah-setengah urusan memerlukan kad pengenalan juga, contohnya urusan kesihatan, maknanya mereka nak masuk ke mungkin mendapatkan rawatan, pihak hospital ataupun pihak klinik memerlukan kad pengenalan, ataupun biasanya pihak bank. Sebab minggu lepas bila bantuan-bantuan disalurkan oleh pihak kerajaan, mereka yang mungkin kehilangan kad pengenalan, bila nak berurusan dengan bank, mereka mungkin menghadapi masalah. Jadi mereka boleh datang, boleh menghubungi pihak kita di unit komunikasi korporat kita untuk mendapatkan temujanji bagi urus niaga gantian kad pengenalan dan kehilangan kad pengenalan. Begitu juga dengan sijil lahir. Misalnya dalam kes kecemasan contohnya, ibu bapa perlukan sijil lahir itu untuk tujuan mendapatkan rawatan hospital. Biasanya mungkin mereka pihak hospital perlukan sijil kelahiran itu sebagai bukti dokumen pengenalan diri pada bayi tersebut, maka mereka boleh datang boleh menghubungi kita dan membuat temujanji untuk menguruskan pendaftaran kelahiran anak mereka. Baik, selain kelahiran, kehilangan MyCard dan sebagainya, ada juga kes-kes tertentu apabila orang ramai ingin mendaftarkan perkahwinan sebab ada juga yang berkahwin dan sebagainya, kan? Jadi bagaimana untuk urusan itu? Adakah perlu ditangguhkan juga atau boleh dianggap sebagai kes kecemasan? Okey, saya ambil contoh di Putrajaya, kita dah tangguhkan lebih kurang 300 upacara perkahwinan, pendaftaran perkahwinan di Putrajaya, mulai sejak 18 hari bulan Mac itu. Apa yang kita buat ialah kita akan menghubungi mereka-mereka yang sepatutnya mendaftarkan perkahwinan pada tarikh tempoh PKP ini untuk menunda tarikh perkahwinan mereka selepas tempoh PKP lah. Ini yang kita buat sebab upacara perkahwinan ini biasanya dia akan melibatkan ramai rombongan yang datang. Banyak pihak. Dia walaupun kita perlukan hanya pasangan dan 2 orang saksi, tetapi biasanya mereka bawa ahli keluarga. Jadi kita rasakan dan kita pun selaras dengan saranan yang dibuat oleh pihak kerajaan supaya menangguhkan upacara-upacara yang melibatkan kumpulan yang ramai. Jadi urusan-urusan ini juga ditangguhkan sehingga tamat tempoh PKP, termasuklah urusan-urusan yang dibuat oleh penolong pendaftaran di kuil, gereja dan juga di badan-badan agama yang lain. Secara dasarnya kita lihat banyak urusan-urusan yang boleh dibuat dengan Jabatan Pendaftaran Negara tapi dibenarkan untuk ditangguhkan. Jadi kita lihat mungkin kita nak bagi pencerahan kepada penonton kenapa pentingnya kita menangguh urusan-urusan ini buat seketika waktu ini. Ya, seperti mana yang kita sedia maklum, virus COVID-19 ni
kita tak dapat tak nampak dan dia mungkin boleh merebak melalui dalam keadaan crowd yang ramai dan sebagainya. Jadi memang normal pejabat kita biasanya orang akan ramai. Betul. Dan jadi kita pun risau. Kita tak tahu siapa yang datang. Kita tak tahu siapa yang mempunyai kontak dengan pesakit lain. Mungkin akan singgah di JPN untuk urusan-urusan dokumen diri, dan ini akan boleh menyebabkan JPN adalah salah satu tempat lagi satu lokasi jadi perebakan virus ini. Dan kita sebenarnya apa yang kita buat ni untuk kebaikan pelanggan-pelanggan kita juga dan juga kegiatan JPN itu sendiri. Untuk urusan kecemasan tadi, mereka perlu datang sendiri ke kaunter atau bagaimana? Mereka tak perlu datang ke kaunter. Mereka boleh menghubungi unit komunikasi korporat kita. Di setiap negeri kita ada talian khas yang kita sediakan, dan mereka boleh menghubungi dan mendapatkan tarikh dan masa temu janji untuk urusan-urusan yang berkaitan. Urus niaga harian juga secara panggilan dan juga dalam talian. Kita masih menggunakan unit komunikasi korporat supaya kita boleh mengatur kehadiran. Kalau misalnya perlu hadir, kita akan mengatur masa kehadiran, hari kehadiran supaya pelanggan kita tidak bertembung antara satu sama lain. Mereka hanya kita akan serve, kita akan bantu seorang demi seorang supaya mereka tidak bertembung. Ada talian yang boleh dihubungi untuk mereka yang ingin mendapatkan kita boleh rujuk kepada website kita. Kita ada sediakan talian-talian untuk unit komunikasi korporat, dan juga boleh menghubungi email pro@jpn.gov.my lah untuk jadi semua maklumat boleh didapatkan di laman web itu, dan juga boleh terus hubungi talian yang tertera untuk sebarang urusan kalau anda ingin melakukan pendaftaran mengenai kelahiran dan sebagainya. Inilah talian yang boleh anda hubungi. Baik, terima kasih Tuan Haji Jasri Kasim yang bersama dengan kami hari ini, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Operasi Jabatan Pendaftaran Negara.